Mau baca Quran. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca doa makan sudah. Jangan baca doa makan, belum lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Masya Allah, sedapnya yang membacakan Al-Quran tadi. Ya Allah, merdu sangat-sangat. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya, Syamila Nur Azizin. Salam Ramadan buat semua rakan-rakan di luar sana. Hari ini, media hiburan takkan tak reset bersama dengan kolaborasi Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kita nak adakan sesi perbincangan, sesi macam-macam lagi lah. Berborak tentang apa sahaja yang boleh kita borakkan bersama panel-panel yang kita jemput pada hari ini. Dan sudah pastinya korang dah tahu dah satu panel ni yang mengaji sebentar tadi kan. Untuk itu saya perkenalkan dahulu panel pertama kita, iaitu penyampai radio terkenal. Siapa lagi kalau bukan Kianu Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada pakai baju sama ni, ada apa-apa kah? Itulah duduk matching baju. Matching macam mana ni? Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Biarkan rahsia itu. Yeah. Dan untuk panel yang kedua kita, iaitu kita nak mempersilakan Ustaz Ziaul Haq Hashim. Sedap nama. Kena sebut. Masya Allah. Kena sebut. Raya. Iaitu merupakan penolong pengurus dakwah swasta bagi Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apa khabar Ustaz? Selamat berpuasa. Terima kasih kerana datang ke set kami pada hari ini. Nak borak-borak sikit lah. Sebelum saya nak teruskan kepada soalan yang seterusnya lah. Macam mana bacaan Kianu tadi? Allah. Bacaan dia kita tengok cukup meyakinkan. Alhamdulillah. Ada anak perempuan? InsyaAllah kita boleh adjust. Boleh adjust. Alhamdulillah. Yang ini pula wakilkan saya ya. Kita settlekan untuk kawan-kawan. Terima kasih. Saya tak nak ada orang gosip nanti baju kita sama. Tapi nampak tak Ustaz kita cukup meyakinkan. Dia tak cakap sedap, dia tak cakap betul, cuma cakap meyakinkan. Menyedapkan hati. Menjaga hati di bulan Ramadan. Okey. Ustaz, tadi kita dah dengar dah Kianu membacakan Al-Quran seperti tadi. Ayat surah dia adalah surah An-Nisa ayat 17. Kalau mungkin Ustaz boleh sharekan kepada sahabat-sahabat dekat luar sana, apa sebenarnya surah ini dan apa yang kita boleh kaitkan berkaitan daripada surah tersebut dengan topik kita, iaitu reset diri. Baik, terima kasih sahabat saya Al-Fadil. Apa dia? Tuan Kenu. Baik. Kita bila sebut tentang reset ini berbalik dengan surah An-Nisa ayat 17 sebentar tadi, sahabat-sahabat sekalian. An-Nisa ni surah 17 ayat 17 menyebut innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini penerima taubat. Allah ini Al-Wahhab, At-Tawwab, sangat menerima taubat hamba-hambanya. Bagi siapa? Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesiapa yang ada melakukan keterlanjuran, dosa, kemaksiatan, maka insya-Allah kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat ini memberikan kepada kita suatu inspirasi, rangsangan supaya kita ni walau dosa sebesar mana pun kita dah buat, maka insya-Allah kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia satu kita sebut sebagai proses tazkiyah. Al-Allamah Said Hawa sebut ini proses tazkiyah. Tazkiyah ni saya kena buat, Kenu kena buat, Mel kena buat. Tazkiyah ialah sama-sama kita bersih dan sucikan diri kita. Kita reset balik kehidupan kita. Subhanallah. Cukup bermakna ayat sebentar tadi yang dibacakan oleh Kianu. Mungkin relate juga dengan Kianu sebenarnya. Sebab kita pun tahu Kianu dah 2 kali pergi ke umrah. Alhamdulillah diberikan rezeki dan juga diberikan rezeki lah kepada Kianu sendiri untuk mengerjakan umrah sebanyak 2 kali compare to orang lain. Mungkin Kianu boleh ceritakan pengalaman Kianu ataupun mungkin daripada situ sebenarnya terdetik untuk Kianu meresetkan diri Kianu daripada kehidupan yang selama ini.
Baik, terima kasih atas soalan Mel. Sebenarnya sebab juga bila fikir pasal pengalaman saya menunaikan ibadah umrah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebab saya daripada kecil lagi memang teringin nak bawa mak ayah saya pergi umrah. Sebenarnya 2011 saya form 2 masa tu. Okey. Keluarga dah nak pergi umrah dah nak berangkat dah dengan syarikat ayah saya. Cancel. Saya macam alamak sayangnya. Tapi bila saya diberikan peluang untuk bawa mak dan adik saya pergi ke umrah tahun lepas, Baik. 2023, Okey. saya rasa seolah-olah Allah nak bagi peluang pada saya untuk bawa family ke umrah dengan duit saya sendiri. Okey. Bila saya pun dah bekerja, Alhamdulillah. Mm-mm. Dan sebenarnya titik permulaan hijrah saya bukanlah bermula apabila saya melakukan umrah. Dia bermula 2 tahun lepas sebenarnya. Dalam fasa pandemik lagi masa tu. Saya start balik baca Quran. Saya start dapatkan ustaz untuk buat tadabbur dengan saya dan keluarga saya kat rumah. Saya nak mendalami ilmu Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Nak tahu apa intipati Al-Quran. Sebab ini adalah panduan hidup kita. Kalamullah, betul tak? Betul. Jadi kalau saya hanya membaca Al-Quran tapi tidak memahami apa yang Allah telah pun turunkan kepada kita, macam mana dia nak membantu kita? Macam mana kita nak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup? Betul tak, Ustaz? Ya, betul. Tapi dengan perginya saya ke Tanah Suci Mekah dan Madinah masa tu, saya rasa benda tu yang membuatkan saya nampak lagi yang ya Allah, hijrah itu ataupun hidayah Allah itu adalah betul. Adalah benar. Sebab bila nampak Kaabah kali pertama tu, saya kata ya Allah ya Tuhanku, tak pernah aku sangka yang saya akan datang sini pada umur ketika itu 26 tahun tahun lepas dengan hasil kerja saya sendiri dan mampu untuk membawa mak ayah saya sendiri pergi ke sana. Jadi benda tu mungkin menambahkan lagi iman saya lah, memperkuatkan lagi setelah saya balik ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan semua orang diberi peluang, betul tak Betul, Ustaz? betul. Untuk menunaikan umrah, pergi umrah sama ada umrah ataupun haji, menunaikan ibadah yang kelima saya kira. Daripada rukun Islam sendiri, tak semua orang diberi peluang. Dan bila kita diberi peluang tu adalah satu kasih sayang Tuhan Betul. yang Tuhan berikan kepada kita, hamba-hambanya. Betul. Ustaz, ada salah seorang, saya pernah dengarlah rakan-rakan saya bercerita, kadang-kadang kita pergi umrah ni pun, kita hanyalah reset diri tu selama beberapa bulan sahaja. Okey. And then lepas-lepas tu kita kembali balik ke kehidupan lama. Okey. Yelah, biasanya manusia ni memang lupa, memang ada buat silap dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh sharekan kepada sahabat-sahabat dekat luar sana, bagaimana untuk kita kekal istiqomah walaupun kita dah lama dah pergi umrah ataupun haji. Silakan Ustaz. Cantik soalan tu kan. Ya. Macam mana kita nak konsisten. Ya. Amal kena ada continuity, kelangsungan pada amal. Kan? Jadi kalau kita ambil inspirasi Al-Quran, surah Hud ayat 112 sampai ayat 115. Okey. Kat situ Allah Subhanahu Wa Taala compile, susun pada kita apa kriteria ataupun rukun untuk istiqamah ni. Istiqamah ni pun ada dia punya prasyarat, rukun dia juga. Baru kita boleh bertahan dengan amal soleh ni. Jadi 4 perkara yang Allah letakkan. Yang pertama, kalau kita boleh simpulkan, buat amal ni wala tatghaw. Maksudnya jangan kita over melampau sangat. Okey. Contoh ni, maksudnya kalau di Mekah ni, dia pergi umrah sampai sehari, sampai dia paksa sampai 7-8 kali misalnya, sampai tak ada masa untuk perkara-perkara lain. Kan? Kemudian sakit demam pun, mudarat pun dia contohnya, dia tak nak tinggal ke Masjid Haram. Pergi Mekah, dia tak tinggal langsung Masjid Haram. Tapi bila balik Malaysia haram tak pergi masjid. Oh, ayat tu deep. Ayat tu deep Ustaz. Sebab sana ada 100,000 je kat Masjidil Haram ya. Maksudnya ialah jangan kita over sangat, takut kita tak boleh maintain perkara yang baik itu. Okey. Pergi Masjid Haram tapi ada masa untuk kita makan, misalnya bahagi begitu. Nombor 2, Allah sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Maksudnya kena tengok circle kawan-kawan kita ni, siapa kita berkawan. Yang jenis orang kata toxic ke apa ke, mungkin unfriend ke, remove ke apa. Block. Block apa yang patutlah, sebab kita ni nak bergerak laju ni. Ya. Wasari'u ila maghfirah, kita nak bergerak laju. Jadi yang tarik-tarik kita ni, kita babai macam tu je lah. Kalas. Salah. Persahabatan kita. Kita buat macam tu je lah kan. Bukanlah kita menghina dia. Ya. Tapi kita hormat pada dia. Atau kita menarik dia ke arah kebaikan juga kan. Menarik, boleh tarik dia lagi baik kan. Okey. Yang ketiga ialah Quran sebut
hebatkan solat kita. Hebatkan solat kita. Macam sekarang ni alhamdulillah tarawih kan. Syukur ada tarawih. Kita hebatkan solat. Yang keempat, kita sabar. Sabar dengan buat ketaatan ni. Jadi kalau kita buat 4 step ni, insya-Allah macam alhamdulillah Keno kita tengok alhamdulillah dah suburkan kehidupan Quran. Katanya pagi tadi dah 21 page. Masya-Allah. Baru pagi 21. Bayalah bagus nak tariak. Masya-Allah, tahniah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kalau berdasarkan yang Ustaz bagi 4 tips tadi kan, kita ada nampak kebanyakannya adalah untuk memilih circle yang baik. Bersama dengan Tuhan, tak kira apa jua situasi. Macam Keanu sendiri, kita lihat rakan-rakan selebriti dekat luar sana lah, ramai yang tiba-tiba je dah berubah secara drastik. Zap terus pop, macam tu. Okay. Tapi ada juga yang perlahan-lahan daripada satu step ke satu step. Macam mana pula dengan perjalanan Keanu? Mungkin sharekan kepada rakan-rakan kat luar sana. Masya Allah. Sebenarnya ini sangat berkait dengan poin yang Ustaz kongsikan tadi. Poin pertama iaitu jangan, macam mana orang kata, jangan terlampau lenjan satu ibadah sampai penat. Sampai nak konsisten susah kan. Untuk Keanu sendiri Ustaz dan juga Mel, saya punya hijrah sebenarnya tidak drastik. Tidak drastik, dia datang secara gradual. Saya ingat lagi daripada 2021 dalam pandemik, kan saya mula dengan dapatkan Ustaz. Kelas mengaji semula, saya nak khatam semula saya kata. Okay. Actually to be honest, saya nak jujur sebenarnya, itulah kali pertama saya khatam Quran. Pada umur saya 21 tahun Ustaz. Boleh baca Quran daripada kecil, tapi tak habis. Jadi hati tu rasa tak tenang, rasa macam masih hutang. Dan saya punya takut kalau saya tinggalkan dunia ni tanpa khatam Quran. Jadi saya tak tahu kenapa, fasa tu yang membuatkan saya nak dapatkan Ustaz juga untuk khatamkan Quran saya. Saya mula dengan Quran. Lepas saya dah mendalami ilmu Quran, saya ingat lagi bulan puasa tahun itu, saya terdengar azan Zuhur. Dan saya macam astagfirullahalazim, bila last aku betul-betul khusyuk dalam sembahyang ni? Setakat sembahyang, tapi cukup syarat. Okay, masuk waktu salat. Okay, macam. Tapi kali ni saya ambil wuduk, saya tutup pintu bilik saya dan saya solat, dan dalam saya punya sujud terakhir, rakaat keempat tu, saya sujud mungkin dalam 10 minit, 15 minit. Saya nak bercakap dengan Allah Ta'ala. Saya nak luahkan, saya menangis dalam tu juga, dalam sujud saya tu. Sebab saya rasa bersalah, saya rasa berdosa. Macam-macam yang terkeluar, yang terbuku dalam hati saya sebenarnya. Dan lepas tu saya sedar yang saya dah start lagi bersemangat untuk sembahyang dengan khusyuk. Dengan lebih teliti. Ya, betul. Dan menjaga waktu. Alhamdulillah. Dia bukan sekadar macam, oh alamak, dah pukul 3.30 aku nak salat Zuhur lagi. Tapi yelah, kadang-kadang kita ni manusia adalah sibuk dan sebagainya. It happens. Tapi kalau mampu tu, seeloknya kita buat, orang kata, masuk awal waktu. Alhamdulillah. Jadi saya ingat lagi itu adalah antara benda pertama yang berlaku pada saya dalam proses hijrah saya lah. Salat. Lepas tu, dalam 2-3 bulan lepas tu, saya ingat lagi ustaz saya yang ajar Quran, dia banyak puasa sunat Isnin Khamis. Mak saya hidang air je, ustaz kata, maaf, ustaz saya orang Indonesia. Saya puasa hari ini. Dia kata, ustaz puasa? Puasa apa? Ganti ustaz. Enggak, puasa sunat Senin Khamis. Saya pun try. InsyaAllah. Saya try minggu depan, Isnin Khamis. Istiqamah sampai tahun ni saya cuba setiap minggu ke Isnin Khamis dan juga hari putih. Kalau mampu. Kalau mampu. And then zikir pula. Zikir tu pula mula lepas saya balik umrah. Sebab dekat sana tak ada distraction. Orang tak ada. Tenang. Memang senang lah. Istighfar, zikir, nak selawat. Tapi balik pada Kuala Lumpur, saya tahu cabarannya akan bermula. Dekat airport Allah dah uji saya dah. Dekat airport Madinah, nak balik ke KL tu, dekat kaunter tu, setengah jam tak bergerak. Saya kata daripada saya nak marah, aku patutnya istighfar. Saya pun guna yang tasbih digital. Sedar tak sedar dah 1,000 lebih. Banyak aku buat ni. Saya, ya Allah, please saya minta kat saya, please bila saya balik Kuala Lumpur tu, please istiqamahkan saya dalam berzikir. Memang balik dia turun pada flight nak menuju ke tempat nak ambil bag tu, saya ingat saya tak berhenti berzikir. Jadi perubahan zikir tu pula datang lepas umrah. Jadi dia berperingkat tau. Dia bukan secara drastik, tiba-tiba aku bangun, aku tahajud hari ni, aku duha hari ni, aku berzikir 2,000 kali hari ni, istighfar dan tak tinggal solat witir, aku puasa pun 2 kali seminggu. Tak ada, terus. Dia berperingkat, berpasar. Dan mungkin itulah, alhamdulillah, itulah antara sebab
saya dapat istiqamah dah beberapa tahun ni. Of course iman tu turun naik, itu pasti. Tapi dapat konsistensi tu saya nampak. Saya rasa sebab tidak drastik. Sebab Alhamdulillah. kalau terlampau cepat, kita penat. Betul tak Ustaz? Macam Allah, Benar. aku nak kejar secara sunnahnya 12 solat sunat sehari. Betul. Aku tertinggal qabliyah tadi, aku dah stres. Ya Allah, macam mana ni? Yang penting tu jaga yang wajib dulu. Betul tak Ustaz? Betul. Lepas tu insya-Allah slowly kita mendalami hadis, mendalami Quran, dan kita akan slowly progress lagi sebagai seorang Betul. Islam kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau dengar perkongsian Kianu sebentar tadi, sebenarnya memang betul kasih sayang yang Tuhan berikan itu sangat-sangat tertumpu kepada Kianu. Maksudnya memang Allah mahukan hidayah itu, dan Allah mahukan Kianu itu untuk berubah dan memberikan gambaran kepada orang luar sana. Sebenarnya nak berubah tu taklah seteruk yang macam orang fikirkan. Dan sebenarnya Terus hidayah jalan. tu semua orang Allah akan bagi hidayah kan. Betul, sebenarnya. betul. Kita nak nampak dan kita nak tangkap. Nak ambil atau tidak. Betul. Sebenarnya saya lupa nak highlight pasal aurat juga Ustaz. Okey. Dan juga menjaga batas antara bukan mahram. Dulu Astaghfirullahalazim, dulu biasalah kan kita dalam industri hiburan ni kan. Assalamualaikum khabar. Sekarang dekat konti radio saya punya partner perempuan, saya pakai glove dah Ustaz. Tak boleh nak batal wuduk tu. Dan dulu dia hanya menjaga batasan begitu untuk wuduk. Okey. Sekarang tak ada wuduk pun sebab kita tahu, dan yang benda tu adalah salah di sisi syarak. Jadi saya memang orang kata, alah kau dah habis isyak kan, apa salahnya? Tak salah juga ya, kita tak kahwin, kita suami isteri, kita bukan saudara mara kan. Jadi itu pun benda yang datang lebih kurang 2 tahun lepas saya start berhijrah. Betul lah. Jadi nampak tak, dia bukan serta-merta. Betul. Betul. Kadang-kadang setengah orang rasa macam, Allah kenapa aku belum lagi sampai di situ, aku solat aku jaga, tapi kenapa aku macam okey dia Betul. peluk perempuan apa semua, macam like betul salah, tapi Tak InsyaAllah apalah, doa slow. slow. Betul. InsyaAllah hidayah Allah akan sikit. Betul. Slow ataupun drastic. Sebenarnya dua-dua tu memerlukan masa juga. Betul tak Ustaz? Betul. Okey, saya ada satu soalan berdasarkan daripada perkongsian Kianu sebentar tadi. Baik. Bila kita buat terlalu slow macam Kianu pun akan adalah ibrahnya. Ya. Dan kalau terlalu drastic pun confirm ada perkara yang akan berlaku. Betul. Mungkin Ustaz boleh sharekan apa impak sekiranya perubahan secara drastik tu terjadi dekat seseorang. Okey. Silakan Ustaz. Baik, menarik soalan ni. Bila kita sebut kita buat improvement ataupun islah, penambahbaikan, kita reset balik kehidupan kita ni, antara perkara yang kita kena jadikan panduan ialah apa yang Rasulullah ajar pada kita. Nabi kata, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, sebaik-baik amal yang kamu persembahkan kepada Allah, Allah kira amalnya amal yang terbaik, iaitulah adwamuha, yang selalu, yang konsisten, yang tak putus, wa in qalla, meskipun sikit. Sikit. Mungkin kita boleh istighfar, misalnya sehari 100 kali sambil-sambil driving je, sambil-sambil kita kata healing dengan istighfar. Misalnya kan, kita boleh, maksudnya gunakan masa-masa untuk buat ketaatan, tapi tak adalah obvious sangat nak kena pakai serban istighfar kan. Kita istighfar begitu. Jadi maksudnya bila kita buat secara qalla, secara sikit tapi konsisten, jadi insya-Allah kita akan istiqamah. Sebab ada hadis lain Nabi kata, kalau kita ni terlampau kita drastik, kita pulun sangat, misalnya kalau malam tu kita solat tarawih sampai 100 rakaat kan. Sebab tarawih ni sebenarnya tak ada had. Betul lah. Boleh sampai 100 rakaat. Kalau dia tarawih katakan 150 rakaat. Besok subuh pukul 9. Ajak. Oh, Tak bangun. Itu yang kena tukar Sengaja. niat. Usalli fardhu subhi wal gajahi. Wal gajah. Gajah ni. Tapi kenapa daripada awal tu subuh gajah? Kenapa dia kenapa subuh 5 ke subuh Pukul 9 kan. Jadi kita tak naklah begitu. Sebab Nabi kata, inna dina yusrun. Agama ni mudah. Nabi kata, wala yushadda dina ghalabun illa ghalabah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Atau kama qala. Kalau kamu susahkan agama ni, Nabi kata nanti kamu tak boleh bawa agama tu. Kamu akan tak boleh bawa dah. Yang wajib-wajib pun terlepas. Kan? Jadi kita maintain dengan keadaan kita yang baik ni, insya-Allah Allah jaga kita. Sebab ada satu cerita sikit nak. Ada seorang sahabat ni, dia ni buat perubahan dalam hidup dia. Dia baik, dia solat, dia jaga orang tua apa semua, tapi dia tak dikasihi oleh adik-beradik dia. Okey.
adik-beradik anti sikit kat dia. Dia ni anak bongsu. Okey. Adik-beradik tak suka dia. Sehingga akhirnya bila meninggal mak dia, buat faraid. Bila buat faraid, dia orang ketepikan hak dia, bagi hak dia pembahagian tanah, dia dapat, tapi dia orang bagi atas bukit, dia jauh ke sana. Kan, atas bukit jauh-jauh. Yang abang-abang semua ni semua dapat depan-depan yang elok-elok. Dia adik ni pun redha apa semua, dia tetap doakan abang-abang dia. Satu ketika bila dah lama selepas itu datang TNB apa semua, nak buat pencawang, nak cari tempat yang paling jauh. Akhirnya dia sekarang dapat bayaran bulan-bulanan Lagi sekitar tinggi. puluhan ribu. Nampak. Abang-abang ni Allah. tenganga semua. Yalah. Bila kita buat perubahan dengan maknanya dengan kehendak Allah, izin Allah, Allah akan jaga seluruh rezeki kita, insya-Allah. Betul. Dia macam sama ada sekarang atau nanti, yang penting jadi Allah. Betul. Allah akan Ya. bagi kita balasan. Betul. Tapi betul lah apa yang Ustaz tadi cakap. Dalam kita beribadah sebenarnya paling penting sekali untuk bersederhana sahaja, tak terlalu drastik, dan juga kalau boleh, kalau slow tu kita cepatkan sikit pace supaya kita juga dapat hidayah yang telah diberikan oleh Tuhan tu. Betul tak, Kian? Betul. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita nak tengok kan, kalau melihat pada Keanu sendiri telah berubah ke arah yang lebih baik, dan kita pun tahu Keanu sangat senang berada dalam keadaan berwuduk. Macam tadi Keanu ada share tau, tapi naklah juga share kepada rakan-rakan kat luar sana, macam mana Keanu boleh menjaga pergaulan dalam Keanu sekarang ni pun dalam bergaul dengan rakan-rakan yang bukan murim, dan mungkin dalam konti radio sendiri. Saya rasa ini berbalik pada fitrah tau. Sebab memang dulu dengan sesuka hatinya kadang-kadang kan duk macam salam perempuan astagfirullah. Ini zaman jahiliah kan Allahu Akbar. satu kali dahulu. Tapi daripada dulu saya rasa tak selesa. Tapi buat juga. Tapi rasa macam pelik. Tak apalah, buat je lah. Tapi saya ingat lagi lepas balik umrah tahun lepas. First time saya jumpa dengan rakan studio saya, Ili. Ili, how are you? Saya cakap, apa aku buat ni? Aku ada wuduk. Sorry, ada wuduk. Jadi dia mula dengan sebab ada wuduk. Dia saya belum lagi fikirkan tentang image yang lagi besar, iaitu memang lelaki dan perempuan tidak boleh berpegang tangan dan sebagainya. Tapi lama-lama, walaupun time tu contoh dah habis isyak lah pun, ataupun dah habis subuh, memang tengah tunggu Zohor, takkanlah wuduk daripada ke subuh sampai ke Zohor tak nak ambil baru kan. Lama sangat dah tu kan. Betul. Tapi saya rasa memang macam pelik sikit untuk memegang wanita. Saya pun berdamping dengan ustaz saya dekat surau kondo saya, share. Dia kata, no, you cannot touch. Dia bukan mahram ke bukan muhrim? Mahram. Bukan mahram. You cannot touch non-mahram, dia kata. So dia bagi saya a few dalil, dia bagi saya a few hadis. Dan benda tu yang menguatkan lagi orang kata sebab untuk saya tidak memegang ataupun bersentuhan dengan wanita. Ya. Walau dengan aunty saya sendiri, aunty yang contohnya aunty yang berkahwin dengan uncle saya. Saya nak kata macam kadang-kadang macam faham lah kan, contohnya ayah saya punya abang punya isteri. Ya. Jadi in a way dia tetap ajnabi ya Ustaz. Betul. Ajnabi, tak boleh nak pegang tangan. Jadi mula-mula agak sukar sebab orang dah terbiasa dengan saya ni senang-senang hati macam kalah. Jadi untuk explainkan benda tu pun agak sukar juga. Tapi yang bestnya, yang non-Muslim kadang-kadang, diorang lagi cepat faham. Saya pernah buat Gegar Vaganza masa tu. Jacqueline Victor tu macam ni. Guys, don't touch him, he got wuduk. Dia kata macam tu. He got wuduk. He got wuduk. Dia punya PA kata, how are you? Dia kata, dia tak boleh. Macam, wow, dia sendiri yang pergi ingatkan orang sekeliling dia. Dia jaga. So Alhamdulillah, proses untuk saya ubah diri saya, dia dipermudahkan sangat-sangat sebab orang faham. Betul. Dan dalam komuniti radio saya pun 80% semua bukan Islam. Bos saya bukan Islam, saya punya producer dulu pun tidak Islam juga dan sebagainya, tapi diorang faham. Dan diorang memberi ruang untuk saya nak pergi sembahyang, nak break kejap, kena nak kena isyak kejap, diorang okey. Tak pernah bagi saya impression yang macam Allah budak ni tiba-tiba nak berhijrah Semak ke. Alhamdulillah. Faham. Saya memang bersyukur sebab dia tak pernah mengecam saya. Antara salah satu saya kira rezeki juga kan Ustaz, mempunyai kawan yang baik, Betul. mempunyai rakan college yang baik, Betul. yang memang sentiasa support dan faham kita. Betul tak? Kadang-kadang kita habis solat pun kadang-kadang orang akan cakap, semak lah, lama lah dan sebagainya. Sarkastik ni kan.
Oh, dia dah start sembahyang sekarang. Yes. Patutnya kita lagi mendorong. Dan sebenarnya kadang-kadang kalau kita perasan, ini just a true story yang saya pernah alami. Kadang-kadang rakan yang bukan Islam lebih memahami sebenarnya. Sometimes. Betul. Yes kan, benda-benda tu kadang-kadang kita bersedih, betul tak? Betul. Tapi betul lah Ustaz, bila Betul. kita macam bidang saya, bidang Keanu, ini involve lelaki dan perempuan tu dalam pergaulan yang bebas lah. Ya. Kadang-kadang kan sebenarnya rakan-rakan kita yang se-Islam ni yang kadang-kadang pearly ataupun yang kadang macam tak memahami. Sedangkan mereka sebenarnya yang tahu benda ni lebih daripada rakan Islam kita, betul tak? Betul. Dan betul. kalau nak ceritalah perkara yang betul sebenarnya, saya pun alami kadang-kadang rakan yang bukan Islam ni lah kadang-kadang yang mendorong lebih lagi daripada Betul. yang kita yang sebenarnya tahu ni. Ya. So, soalan yang seterusnya untuk Ustaz, macam mana kita ni daripada bidang saya dan bidang Keanu juga adalah pergaulan bebas lah. Betul. Kita berjumpa, bekerjasama, bertepuk sampah, kadang-kadang tu tak perasan. Macam mana kita nak prevent ourselves supaya mereka ni faham yang Betul. kita ni sebenarnya nak menjaga juga batasan pergaulan itu. Kadang-kadang bila kita nak buat elah kejap je, sikit je pegang jeput. Kau nak tanggung dosa aku kat akhirat. Kan mana Ustaz, kita pun malas lah kadang-kadang nak gaduh dengan orang kan. So macam mana Ustaz? Betul. Antara prinsip yang boleh kita apply dalam prinsip Islam, al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Oh. Jadi kalau dalam konteks kita nak mencegah, menghalang, jangan pegang-pegang, nampak macam kasar benar kan? Pula. Jadi kita ada wuduk. Okay. Bila ada wuduk, automatically dia orang akan segan, dia orang akan hormati prinsip kita tu. Itu cara yang baik lah. Dan satu lagi, semestinya kita kena upgrade kita punya ilmu kita. Sebab Islam ni agama fitrah. Ya. Islam tidak menolak fitrah, Okay. tapi Islam mencorak fitrah tu untuk jadi lebih baik. Ya. Kan fitrah kita ni, kita memang kena bergaul, bermuasyarah, berurusan itu sememangnya dalam kerja apa semua kan. Ya. Tapi Islam tak halang benda tu. Cuma Islam bagi garis panduan. Boleh bersembang, boleh bergelak ke apa, masih dibenarkan. Tapi janganlah sampai contoh aja liqa'a ni sampai bertemu di tempat sunyi. Apatah lagi check-in, na'udzubillah. Jadi maksudnya boleh bergaul, boleh bersembang apa semua, tapi ada dia punya sempadan dia. Dengan ilmu, insya-Allah kita dapat prevent diri kita. Maksudnya, maksudnya tips yang paling sangat-sangat lembut lah, yang halusnya adalah pakailah wuduk setiap seorang. Sediakanlah wuduk itu setiap seorang supaya Cantik. masing-masing boleh memberi alasan, saya ada wuduk. Cantik. Walaupun yang perempuan tidak solat, saya ada wuduk. Sampai sekarang saya pergi set apa-apa penggambaran ke apa. Kata tak. Jangan pegang kira ada wuduk, kira ada wuduk. Tak baik. Menjadi. Tahu dah. Okey, living room Betul. menjadi. Lepas ni saya buat macam Betul. Okey, sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung kita punya slot hari ini. Saya rasa banyak sangat ilmu yang kita dapat sharekan daripada Ustaz sendiri, Keanu sendiri, sharekan a lot of story, journey dia dan sebagainya. Dan saya rasa benda-benda ni lah sebenarnya penting untuk kita berikan kepada rakan-rakan kat luar sana yang mungkin kadang-kadang tak tahu nak tanya kat siapa kan. Betul, Nak betul. tanya malu kan. Betul. Kadang-kadang macam alamak benda ni senang je, kita pun nak tanya. Betul. Tapi tak apa, ambillah benda ni sebagai pengajaran untuk hidup masing-masing. Mungkin last lah daripada Keanu sendiri dengan Ustaz, kata-kata terakhir yang mungkin boleh diberikan kepada rakan-rakan kita dekat luar sana. Silakan Ustaz. Ustaz dulu. Okey, bila kita nak buat reset ataupun tajdid, kita nak tazkiyah, membersihkan diri kita ni, nak menyucikan diri kita, maka yang penting ialah kesungguhan. Yang penting ialah jiddiyah, disiplin, kesungguhan. InsyaAllah, bila kita ada kesungguhan, Allah akan buka jalan kebaikan untuk kita. Dan yang akhir, hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ada satu prinsip dalam Islam dan kita boleh apply prinsip ni. Fastabiqul khairat, sungguh-sungguh berlumba-lumba nak buat baik. Nak buat baik dengan tunggu habis Ramadan. Sekarang lah, kalau Ramadan kita tak buat baik, maka nanti luar Ramadan lagi payah. Sebab tu dalam Ramadan yang baik, do it now. Sometimes later becomes never. Yang tu kita bimbang. Dan insya-Allah bila kita buat perubahan, kita tak sama dengan manusia. Allah Maha baik, Maha pengampun. Manusia melupakan 1000 kebaikan hanya dengan satu kejahatan. Tapi Allah melupakan 1000 kejahatan hanya dengan satu sesalan.
keinsafan. Subhanallah, ya Allah. Sangat-sangat dia. Okey, InsyaAllah. Kianu pula. Mungkin ada ayat-ayat yang boleh beat ustaz pula. Tak boleh nak pecut Ustaz. Ustaz boleh dah macam top dah tadi. Tapi betul lah apa yang Ustaz cakap tadi sebenarnya kan. Setengah orang rasa macam nak reset ataupun nak bertaubat ni terlambat untuk diorang. Diorang akan rasa macam aku dah banyak sangat buat dosa. Ya. Banyak sangat dosa. Aku rasa Allah takkan pandang aku pun. Doa aku takkan dikabulkan pun. Tapi itu adalah salah sama sekali. Jadi sebab itulah antara benda yang membuatkan saya istiqamah adalah dengan membaca Quran setiap hari dan membaca tafsir Al-Quran setiap hari juga. Bagus. Jadi sebab kita baca tafsir Quran, kita akan nampak hampir setiap ayat Betul. Allah ada sebut kan, Betul. sebesar mana sekalipun dosa-dosa kita ni, kalau kita insaf, kita minta ampun daripada Allah Ta'ala, dia akan hapuskan segala-galanya. Jadi jangan rasa terlambat untuk reset. Jangan rasa orang lain lagi bagus pada kita. Oh lah, tapi aku tak macam sepulan-sepulan ni. Jangan rasa macam Betul. Allah semua pandang dia semua sama rata. Yang penting kita ada ikhtiar, kita ada effort kita untuk cuba memperbaiki diri kita. InsyaAllah, we will all continuously learn dan jadi lebih baik setiap hari. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz, kepada Kianu kerana sudi berkongsi dalam kita punya segmen media hiburan takkan tak reset pada kali ini. Dan saya kira episod ni sangat-sangat menginsafkanlah kepada rakan-rakan di sebelah sana kerana dalam bulan Ramadan ni inilah antara ilmu-ilmu yang kita nak cari kan Ustaz, nak sharekan kepada orang kat luar sana supaya bertambah jadi lebih baik. Untuk itu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk itu terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang sudi menonton pada episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam Ramadan. Bye. Assalamualaikum semua.